Apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Ceria nampak. Ya, Tengok coba. muka saja kami dah tenang. Alamak, inilah muka kaunselor. Tengok muka kaunselor macam ni, kita rasa relax. Okay. Syukur Alhamdulillah. Jadi, untuk segmen kali ini, kita akan memberikan tips kepada pelajar tentang bagaimana mengatasi kemurungan diri, Kebimbangan, kerisauan, anxiety yang mereka mungkin tertekan dengan masa yang cukup singkat sekarang ini untuk menghadapi peperiksaan. Saya tak nak ganggu, sebab ini dua kaunselor yang hebat. Saya nak serahkan segmen ini kepada Azizul dan juga Doktor. Silakan berikan yang terbaik untuk mereka. Silakan. Terima kasih, Terima kasih, Dr. Gas. Hai adik-adik semua, para pelajar. Mungkin ada ibu bapa dan guru-guru yang sedang menonton misi 60 hari menjelang SPM. Hari ini, yang seperti Dr. Gas maklumkan tadi, saya bersama Dr. Norisham Abdul Ghani. Orang hebat yang selalu berkongsi tentang pengurusan marah, pengurusan stres, bimbang, murung. Dan jangan tak tahu Dr. Norisham ni pun ada kelebihan. Kalau saya sebut satu lagu beginilah ya. BPSK. Sama sikit. Membina kesejahteraan, BPSK membangunkan modal insan, bersama berganding bangun. Okey doktor, cukup doktor. Nanti masa tak cukup. Lagi, Right, lagu ini dicipta oleh Dr. Norisham, iaitu lagu korporat bahagian psikologi dan kaunseling Kementerian Pendidikan Malaysia. Okey doktor, hari ini sebenarnya pelajar-pelajar, ibu bapa dan guru-guru di rumah ni mengalami mungkin satu simptom, iaitu kebimbangan, kerisauan yang berlebihan. Bagaimana? Apakah sebab-sebab benda ini boleh berlaku, doktor? Kalau doktor boleh kongsi sekali gejala-gejala, macam mana ibu bapa boleh mengenal pasti anak-anak mereka dalam situasi ini? Ya, Zul. Sebagaimana kita sedia maklum, Zul, kan, dalam keadaan COVID-19 ini, segalanya terbatas. Dan cara belajar juga terbatas, sebagaimana dikongsikan oleh cikgu-cikgu pakar kita tadi itu. Jadi dalam suasana yang baharu ini yang membuatkan pelajar-pelajar kita ini berada dalam keadaan kebimbangan. Bimbang ni, Zul. Kalau dulu boleh berjumpa secara bersemuka dengan cikgu, sekarang tak boleh dah. Bimbang macam mana tak bimbang doktor? Ini boleh lulus ke tidak? Macam mana nak selesaikan matematik ni? Semua tergantung. Cikgu pula yang kat rumah, macam mana anak murid aku ni tak masuk dalam talian lagi? Betul lah. Sebab mereka ini, ada pelajar-pelajar kita ini yang mempunyai matlamat yang tinggi, Zul. Mereka ingin mendapatkan kejayaan. Mereka nak dapat keputusan yang cemerlang. Kerana itulah mereka risau atau bimbang sekarang ini kalau sekiranya mereka tidak mampu untuk menghasilkan sesuatu yang terbaik. Jadi doktor, bagaimana agaknya ibu bapa di rumah dapat mengenal pasti anak mereka sedang mengalami simptom kebimbangan yang teruk ini? Okey. Jadi kita tengok kepada ibu bapa, kita boleh tengoklah anak-anak kita kalau ada sekiranya ada perubahan pada diri mereka itu, kalau sekiranya mereka dulu makan okey, diorang makan hilang selera makan, tapi sekarang ni diorang hilang selera makan, dah tak lalu makan, ataupun mereka ni makan berlebihan pula. Asyik makan aja. Tak berhenti-henti. Tak berhenti-henti pula makan. Makan tengah hari 2 kali. Ya, itu kita kena tengok. Itu juga adalah merupakan itu perubahan simptom. Dia punya daily functional dia, betul. Dan juga tidur bersama. Tidur, kalau dulu dia orang tidur, dapat bantal dia terus tidur kan. Pukul 10, 11 malam tidur, kali ini sekarang ini mereka tidak boleh tidur. Kerana fikiran mereka terganggu. So ini adalah simptom-simptom anak kita sedang dilanda kebimbangan yang mungkin teruk. Ada instrumen-instrumen yang kita boleh ukur tentang kebimbangan, mungkin stress anxiety ni, doktor? Kita boleh, biasa kita gunakan DAS lah. Depression, Anxiety, Stress Scale. Di situ ada kan dia punya skala dia. Betul, ada skala teruk dia. Dan sangat teruk. Kalau seandainya keadaan anak mereka berada dalam keadaan teruk atau sangat teruk, apakah yang perlu dilakukan oleh ibu bapa? Okey. Perkara pertama sekali, ibu bapa ini, yang perkara pertama sekali sentuhan. Sebab anak-anak ni, Zul, mereka ni, walaupun mereka nampak macam tak kisah, kan? Kita nampak macam anak-anak kita lalu lalang sana pergi sini, seolah-olah macam mereka ni tak kisah dengan kita pun. Tapi sebenarnya mereka perlukan perhatian kita. Personal touch sangat penting, mereka ibu perlukan bapa. perhatian Sentuh kita. anak selalu ni. Betul. Kita kena sentuh anak-anak ini walaupun dia dah besar. Lepas tu dah nak ambil SPM ini, dah 17 tahun. Tetapi mereka ini adalah individu yang perlukan sentuhan. Kalau kita sentuh dia, kita peluk dia kepada ibu, biasanya sentuhan ibu ni adalah sentuhan yang lebih bermakna lah, Zul.
So itu doktor, itu cara-cara bagaimana kita nak atasi anak-anak kita yang sedang mengalami kebimbangan kerisauan teruk ni. Apakah kesannya kalau seandainya simptom kebimbangan kerisauan ini tidak diurus? Ya, sudah tentu. Apabila kita tidak membantu anak-anak untuk mengurus kebimbangan mereka, dia boleh menjadi kebimbangan yang teruk lagi, Zul. Malahan mereka boleh berganjak pula daripada kebimbangan ini pergi kepada kemurungan. Ini mesti bahaya. Bila depression ni sensory system dia semua dah tidak berfungsi kan. Okey doktor, kita tidak punya masa yang panjang ya. Betul. Sedikit doktor boleh kongsikan mungkin kepada ibu bapa dan guru-guru serta para pelajar di luar sana yang sedang mengalami kebimbangan dan kerisauan ini. Mesej daripada doktor. Okey, kepada anak-anak yang sedang berusaha, sedang struggle sekarang ni untuk menghadapi peperiksaan SPM. So, apa yang kita boleh lakukan adalah kalau sekiranya kita berada dalam keadaan kebimbangan sebegini, perkara pertama kita tarik nafas dalam-dalam, gunakan teknik pernafasan yang betul. Sebab menggunakan teknik pernafasan yang betul ni boleh membantu semula kita punya perjalanan sistem pernafasan kita. Dia boleh bantu untuk membekalkan oksigen dalam otak kita dan sebagainya. Jadi kita tarik nafas dalam-dalam, kemudian kita tahan seketika dan kemudian lepaskan perlahan melalui mulut. Dan yang penting doktor, anak-anak kita, anak-anak adik-adik kita kat rumah ni rajin berkongsi dengan ibu bapa. Let's talk kata dah bagi cukup. Mereka perlu berkongsi dengan ibu bapa, berkongsi dengan rakan-rakan dan juga mereka boleh melakukan sesuatu yang mereka minati. Ini dapat mengendurkan dan melegakan tekanan yang mereka alami. Bukan belajar saja, maksudnya kalau sekiranya mereka belajar dalam 1 jam, so gunakan 10 minit dan 1 jam tu 10 minit itu untuk mereka berehat. Sebab itu adalah untuk membantu mereka untuk mendapat. Dan sistem sokongan keluarga di rumah sangat penting sekali doktor. Betul. Kerana ibu bapa ini adalah mereka yang hampir dengan anak-anak. Ibu bapa adalah mereka yang hampir dengan anak-anak. Jadi sudah tentu sokongan ibu bapa adalah sangat bermakna bagi mereka. Berikan motivasi kepada anak-anak ini. Secara berterusan. Secara berterusan. Kurangkan lebihkan layanan dan perhatian kepada mereka. Betul. Kurangkan tekanan kepada mereka. Okey doktor, cuba doktor. Kita tak punya masa panjang. Saya